Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam Momok Channel dan bersama hos anda. Siapa lagi kalau bukan Jamel Legend. Sekarang aku berada dekat Eco Majestic Semenyih, yang mana aku akan bertemu dan menemu ramah seorang jutawan untuk berkongsi perjalanannya daripada zero kepada menjadi seorang milioner. Dan paling menariknya, selepas menjadi milioner, beliau telah ditimpa ujian sehingga tiada apa-apa, berbekalkan dengan RM25 di dalam poket. Beliau kembali berusaha menjadi seorang milioner kembali. So, siapakah beliau dan bagaimana beliau menempuh hidup dan ujian yang begitu berat sehingga kembali menjadi jutawan? Jom kita saksikan perkongsian daripadanya. Zas! Nama saya Muhammad Nasir bin Haji Yaakob. Saya dilahirkan pada 1973, lahir di Kelantan tapi dibesarkan di Kuala Lumpur. Menerima pendidikan awal di Sekolah Menengah Taman Keramat. Seterusnya saya melanjutkan ke Maktab Rendah Sains Semara di Jasin, Melaka. Selepas habis SPM, saya melanjutkan pelajaran ke USM dalam bidang sains gunaan. Jadi selepas habis graduasi pada tahun 1997, saya mula bekerja di Intel Technology di bahagian production. Jadi saya bekerja di sana selama lebih kurang 8 tahun dan jawatan terakhir saya di sana adalah sebagai System Manufacturing Engineer ataupun singkatan dia MSE. Okey, jadi sepanjang saya bekerja 8 tahun tu, sebenarnya banyak jugalah mengajar saya pengalaman untuk pergi lebih jauh. Dan diringkaskan cerita pengenalan saya ni, saya berhenti bekerja di Intel Technology tu pada tahun 2005. Tapi sebelum berhenti kerja tu pada 2005, saya telah menceburkan diri saya di dalam bidang hartanah pada tahun 2003, di mana saya mula membeli aset-aset dan kemudian saya menyewakan properti tersebut. Jadi sebenarnya pada masa tu saya tidak punya wang dan saya sebenarnya hanya makan gaji, dan gaji saya tak berapa ribu sangat, kerja kilang. Tapi saya terdetik di hati saya, bagaimanakah orang-orang terutamanya bangsa-bangsa lain seperti bangsa Cina boleh membeli aset sampai 50, 100 aset, 100 rumah kan, dan menyewakan. Jadi saya terpanggil untuk mendalami ilmu macam mana seseorang boleh menceburi bidang hartanah tanpa memerlukan wang yang banyak. Jadi saya berguru masa tu dengan guru saya, nama dia Dr. Dolph DeRoss, dia PhD dan dia tinggal di New Zealand. Dia mengajar saya bagaimana membeli hartanah dengan menggunakan kosong, zero money down dia panggil. Teknik zero money down ni maksud dia kita tidak memerlukan apa-apa wang walaupun 1 sen untuk membeli hartanah. Pada tahun 2003 tu, saya belum berhenti kerja lagi, saya mencubalah teknik Dolph DeRoss ni. Hartanah pertama saya beli pada masa tu adalah Miharja Condominium. Memang terbukti apa yang saya belajar tu benar dan saya dapat membeli hartanah kondominium pada masa tu lebih kurang harga dia RM175,000 dengan menggunakan zero money down. Maksud dia langsung tak menggunakan duit simpanan saya, KWSP ke, duit saving apa-apa, langsung tak guna. Memang saya dapat rumah tu boleh kata secara percuma dan saya dapat duit lagi daripada pembelian tersebut. Jadi ini satu teknik yang bagus dan saya teruskan membeli dan membeli lagi beberapa hartanah sehinggalah satu ketika apabila hartanah saya dah mencapai lebih kurang 5 hartanah, bank mula susah nak bagi saya loan masa tu. Pada masa tu bank minta saya buka company. Dia kata kalau menggunakan nama persendirian apa semua, saya punya tu dah limit dah tak boleh buat lagi dah. Jadi pada masa tu saya stop dulu buat hartanah. Saya menggunakan duit yang saya dapat tu 2004 saya ceburkan diri bersama. Pada tahun 2003 tu yang saya mulakan hartanah tu, hanya dalam masa setahun saya dapat hartanah terkumpul sebanyak 1 juta berserta cash money lebih kurang dalam 300,000 tanpa menggunakan 1 sen pun wang saya. Jadi saya kata patutlah orang boleh kaya. Sebenarnya kekayaan ni dia bermula daripada otak kita, bukan bermula daripada berapa banyak duit kita ada, bukan. Sebab dulu saya fikir nak jadi jutawan sangat susah. Bagi saya kalau kita nak jadi jutawan kita kena kumpul 1 juta. Tapi bila selepas saya belajar, sebenarnya kita tak perlu pun ada 1 juta tu. Kita boleh bermula sebagai kosong because nobody start at the top. Tan Sri Said Bukhari misalnya, dia tak start daripada dia dah kaya, bapak dia dah kaya, dia tak start macam tu. Dia start pun sebagai orang kata mula-mula dia berniaga sayur, dia berniaga daging lebihan, lepas tu berniaga beras kan. Jadi dia boleh jadi jutawan dan bilioner pun. Bagi saya, selepas saya mempelajari ilmu-ilmu ni,
Ternyata bahawa kekayaan ni sebenarnya datang kepada orang yang ada ilmu. Berbeza, kita ingatkan kekayaan ni datang usaha keras. Memanglah usaha keras tu dah memang, tapi sebenarnya kalau kita berusaha keras, kita menggunakan dua tangan, kita susah nak berjaya. Maksud dia hanya menggunakan kudrat tanpa menggunakan otak, tanpa menggunakan teknik, agak susah kita nak berjaya. Nak jadi jutawan. Okey, jadi daripada 2003 tu saya dah buat property sampai 2004 tu loan saya dah mula susah nak dapat. Jadi saya berpindah kepada saham. Jadi duit cash yang saya dapat tu saya laburkan dalam bidang saham. Mula-mula saya trade bursa saham Kuala Lumpur dulu. Saya jadi day trader, maksud dia setiap hari saya akan masuk position, saya akan ambil untung gitulah. Kadang-kadang saya buat kontra. Benda tu berlaku berlarutan sehingga 2005. Jadi bila dah 2005, saya rasa saya dah ready keluar daripada bidang makan gaji. Pada masa tu saya buat keputusan untuk berhenti kerja, mendapat tentangan hebat keluarga saya, adik-beradik dan juga pihak mertua saya masa tu. Sebab masa tu gaji di Intel sebagai engineer dah kira agak tinggi lah kan. Jadi ramailah takut saya nanti saya tak dapat gaji, tak cukup duit apa semua kan. Tapi alhamdulillah saya berhenti dan 2005 saya buat saham. 2006 saya mencuba bidang forex. Apabila saya mencuba bidang forex, rupanya forex ni lebih laju lagi daripada saham. Dan sehari kita boleh dapat, masa awal-awal starting pun setakat nak dapat 200-300 ringgit memang senang. Jadi saya kata, buat apa saya nak kerja? Buat apa saya nak main saham? Sedangkan forex boleh buat 200-300 ringgit sekejap saja, sama satu hari, kadang sejam 2 jam pun dah boleh dapat. Jadi lepas tu saya mula buat forex 2006. Saya dapat 1 juta cash yang pertama pada 2007. Jadi pada masa 2007 tu saya dah memang menjadi jutawan dalam hakikat cash money dan juga aset. Jadi pada masa tu ramai kawan-kawan nak belajar, nak tanya saya buat apa sebab kawan-kawan hairan macam mana you berhenti kerja, orang lain berhenti kerja makin teruk, makin suffer, you berhenti kerja makin naik. You punya rumah banyak dan saya ada rumah, duit, kereta mewah. Kawan-kawan tanya, aku ingat kau berhenti kerja makin teruk, tapi kau ni berhenti kerja makin up lagi. Even manager kilang pun tak boleh lawan apa yang kau dapat sekarang. Daripada situlah mulanya ramai nak belajar. Mula-mula saya tak boleh terima murid sebenarnya. Saya busy, tapi bila desakan kawan-kawan, jadi saya mula mengajar kawan-kawan dulu. Daripada kawan-kawan bagi tahu kawan-kawan. Jadi makin ramai yang belajar dengan saya, makin ramai. Lalu saya kata okeylah, saya kena buat kelas. Jadi daripada situlah saya mula buat kelas mengajar dalam bidang forex. Dan bagi saya kelas ni tak membebankan saya. Sebabnya saya rasa saya minat dalam bidang ni, jadi tak membebankan saya kelas. Jadi saya suka, saya teruskan mengajar sampai hari ini. Pengalaman saya bekerja sebagai manufacturing system engineer ni banyak sebenarnya membantu saya dalam career saya sebagai forex trader. Sebagai manufacturing system engineer, MSE ni, kita mengkaji sesuatu sistem. Maksud dia sebagai contoh ya, kalau production menghadapi masalah di bahagian tertentu, kita kena kaji apa masalah dia, kenapa dia berlaku, berapa kerap, pattern dia macam mana dan sebagainya. Maknanya pengkajian tu berdasarkan case by case. Jadi apabila saya buat forex, kita ingat forex ni mudah tau. Kita ingat masuk je lah, buy je lah, sell je lah, buy je lah. Kadang-kadang untung, kadang rugi. Mula-mula tu pun saya tak ada guru. Jadi saya sangat nerd lah masa tu. Nampak candle naik, kita kejar pergi buy. Nanti jatuh, rugi pula. Candle jatuh, kita sell, dia naik pula. Jadi saya kata apa ni? Naik aku beli salah, turun aku beli salah, rugi. Senang rugi daripada untung. Jadi berdasarkan masalah ini, saya mula menggunakan kemahiran saya dalam bidang manufacturing system engineer itu mengkaji sesuatu sistem. Kenapa forex time kita beli dia jatuh, dan bukan kita seorang jatuh, bukan kita seorang yang beli. Masalah dia berjuta-juta orang teringin nak beli pada masa kita pun nak beli. Seolah-olah benda ni umpan yang semua orang tertarik, dan bila semua orang tertarik nak beli, masa tu dia jatuh. Jadi saya kaji kenapa ni berlaku. Saya pun buat kajian. Lama jugalah mengkaji tu. Saya dapat solution dia. Saya dapati sebenarnya memang kalau sesuatu kuasa besar lah kita kata nak merampas duit kita, dia akan tengok duit di mana yang banyak. Apabila sesuatu kenaikan itu melibatkan trader yang banyak, melibatkan fund yang besar, benda tu sebenarnya akan dimakan. Sebenarnya benda tu akan reverse balik. Sebabnya kuasa besar ni nak makan benda yang banyak. Contoh pada kenaikan tertentu, trader banyak masuk buy. Jadi benda ni akan di-trigger oleh satu kuasa besar ni yang mempunyai fund yang besar. Dia akan tengok, oh sudah banyak masuk ni, banyak dah orang masuk.
berapa juta dekat sini. Jadi kita tahu forex ni zero sum game. Maksud dia you rugi akan ada orang untung. Maksud dia kalau kita buy dan buy kita tu rugi, maksud dia yang sell akan untung. Jadi kalau buy ni banyak, ramai dan account tu banyak di situ, fund yang banyak di situ, maka kuasa besar yang ada fund ni akan ambil duit mereka ni dengan cara sell. Jadi bila kuasa besar ni sell, jatuh, yang banyak fund ni akan mengalir duitnya ke sini dan orang ni yang buy tadi akan MC dan sebagainya masuk ke orang yang sell. Jadi saya mengkaji sistem ni. Daripada mengkaji sistem ni saya dapat tahu, oh sebenarnya forex ni tak perlukan apa-apa indikator sebenarnya. Kita tak perlu mencari apakah indikator terbaik. Okey, apakah yang meter lah, orang guna meter, indikator RSI, stokastik, Elliott Wave, MACD, orang guna Fibonacci. Come on, benda tu sebenarnya tak work. Contoh saya bagi satu contoh. Kata kita main congkak, sebodoh-bodoh orang main congkak, dia target, mesti ada target tempat yang banyak guli tu dia nak bom. Betul tak? Sama juga dengan forex. Player-player besar ni dia akan tengok mana tempat yang guli tu banyak. Tempat yang banyak tu dia akan bom. Bukan main congkak, main letak isi macam tu, bukan. Sama dengan main forex. Bila kita main forex, kita akan target tempat mana yang banyak, kat situ kita nak bom. Sama juga dalam forex. Kalau sesuatu harga tu, trader banyak di situ, fund dia berkumpul berbilion-bilion di situ, di situlah mulanya harga akan down. Jadi teknik-teknik skill ni semua, yang tu yang saya dapat. Dan daripada situlah saya boleh trade dengan senang. Saya tahu dekat mana jackpot dia, dekat mana duit terkumpul, dekat mana jackpot dia, dekat situ saya akan masuk. Saya ada banyak anak-anak murid. Contoh anak murid saya yang paling latest lah, seorang ni nama Datuk Akmal. Saya ajar dia teknik ni. Dia masuk kelas bulan 1. Dia masuk kelas pula bukan kerana dia minat forex, kerana isteri dia minta dia belajar forex. Dipaksa. Dia dipaksa masuk belajar. Jadi yelah, orang tak minat, dia paksa belajar, okey lah. Tapi bila dia belajar dia rasa minat. Lepas belajar dia rasa senang boleh buat duit ni. Jadi saya train Datuk Akmal ni daripada bulan 1 bulan 1 2020. Sekarang ni 5 Jun saya tanya Datuk dah dapat berapa setakat ni Tok? Dia bagi tahu sejak 1 bulan 1 sampai hari ni 5 bulan Jun dia dah dapat RM372,000 dalam masa hanya 5-6 bulan. Ni pun bulan 6 dah habis lagi, baru lebih kurang 5 bulan. Dengan modal 500 USD dia dapat RM372,000. Benda ni sebenarnya bukan benda baru, tapi orang tak tahu. Sebagai contoh, Warren Buffett ada bagi tahu, buy when people fear, sell when people greed. Maksud dia, bila orang greed, bila orang tamak, maksud dia nampak naik, satu graf naik, orang akan teruja, orang akan, ni trend up ni, ini akan naik lagi, ni akan naik lagi. Dalam kepala orang semua akan naik, dalam fikiran orang ni akan naik, ni akan naik. Indikator satu pun takkan tunjuk bearish, indikator takkan tunjuk sell, tak ada indikator akan kata sell. Semua indikator akan kata buy. Kalau ada grup WhatsApp 10 lah akan kata buy. Kalau ada 100 WhatsApp 100 akan kata buy. Mana-mana cikgu pun akan suruh buy sebab ni trend up. Robot-robot auto trade, expert advisor, semua akan kata buy. Tak ada satu pun akan kata sell. Sebab itu majority akan pergi buy. Bila majority buy, berbalik kepada konsep Warren Buffett, sell when people greed. Sebenarnya dia bagi hint kat kita, bagi kita clue dah macam mana kau nak buat duit. Aku tak nak ajar kau, tapi aku bagi kau clue. Clue dia tu. Tapi berapa orang yang mengambil pengajaran daripada apa yang dia cakap? Sebab semua orang nak diajar A, B, C. Tak nak, kalau bagi clue saja orang tak nak belajar. Saya jenis belajar macam tu. Dengan clue Warren Buffett, saya belajar. Oh, sell when people greed. Jadi aku jangan buy, aku tunggu nak sell je. Jadi sebenarnya saya, guru-guru saya sebenarnya tak ada. Saya berguru melalui hint daripada billionaire ni. Saya percaya satu word, satu perkataan daripada billionaire sebenarnya mahal, tapi orang tak ambil pengajaran. Macam Warren Buffett cakap, sell when people greed. Berapa orang yang ambil pengajaran? Berapa orang yang kaji? Berapa orang yang cuba mencari apakah maksud di sebalik itu? Berapa orang? Perkahwinan saya yang ketiga ni, sebenarnya saya dah bersara daripada mengajar forex. Bila saya berkahwin yang ketiga pada tahun 2016, jadi saya pun fikir saya nak bersara daripada bidang forex. Saya dah tak nak mengajar, saya just nak trade sendiri dan sebagainya. Jadi saya tutup kelas saya di Wangsa Maju, saya tutup Facebook saya tutup website saya. Bukan sebab saya bankrupt ke apa, bukan. Sebab saya nak fokuskan kepada rumah tangga je. Dan saya fikir anak murid saya pun
Pada masa tu dah 50 orang dah jutawan. Jadi saya rasa dah tercapai dah apa yang saya nak. Dah puas. Dan saya rasa pun nak pencen lah daripada mengajar. Jadi saya kata saya tutup pejabat saya di Wangsa Maju, saya tutup Facebook saya tutup website saya, semua saya tutup. Saya nak hidup aman dengan isteri saya. Jadi orang biasalah. Maksudnya saya pergi mana orang tak kenal lah. Kalau tidak dulu saya pergi mana orang macam artis lah. Kalau saya pergi mana orang macam artis, orang tanya saya, orang nak sign lah, minta signature lah, macam-macam. Saya beli rumah di Penang dan sebagainya, duduk di Pulau Pinang, di Juru masa tu. Perkahwinan saya adalah ups and down. Jadi ialah masa berkahwin pun kita pun tak tahu kita ni hidup berapa lama dan sebagainya kan. Jadi saya pun banyaklah tukarkan semua nama isteri, nama kereta pun nama isteri, apa aset saya ada saya tukarkan pada nama dia kan. Sebab saya pun fikir saya pun ada anak yang kecil lagi dengan dia kan. Jadi kalau saya mati kan, susah pula dia nak uruskan pemindahan nama sebagainya. Jadi tukarlah semua pada nama dia semua. Kereta BM saya yang saya beli sebelum saya kahwin dengan dia pun saya tukar nama dia. Pendekkan cerita, saya tukarkan semua harta saya kepada nama dia. Itulah perkahwinan jodoh tak panjang, berpisah 2019. Jadi pada masa berpisah tu, apa yang nama dia semua dia ambil. Dan memanglah semua pun nama dia. Jadi tak ada langsung dah nama saya apa-apa. Jadi pada masa tu duit dalam bank saya pun memang saya tak simpan dalam bank saya simpan dalam bank dia. Jadi pada masa berpisah tu pun duit saya hanya ada RM25 je dalam poket saya. Anak-anak saya pun tahu masa tu. Dan anak saya sebenarnya masa tu tak makan 2 hari dah. Tapi anak saya tak bagi tahu saya. Saya ingatkan diorang ada duit lagi kat diorang. Rupanya anak saya pun tak ada duit. Diorang masa tu masih lagi di college. Diorang tak makan 2 hari sebenarnya. Dan makanlah roti ringan-ringan. Dan saya pun ada RM25 masa tu. Jadi saya gunakan RM25 tu. RM20 saya isi minyak kereta. Kereta saya pakai masa tu BMW 7 Series. Jadi RM20 tu sikit sangat dalam tank dia. Tak apalah, saya pakai dulu RM20 untuk isi minyak kereta. Dan RM5 lagi saya buat belanja nak makan. Jadi pada masa saya ada RM5 nak belanja makan tu, saya sedih sebenarnya masa tu. Saya kata aku seorang jutawan, sekarang aku nak makan dengan RM5, aku kena fikir apa yang aku boleh beli dengan RM5. First time dalam sejarah saya jadi jutawan, saya tengok dulu harga berapa dia jual lah. Nasi kukus ayam dara RM5, okey, saya boleh beli. Pertama kali dalam sejarah saya tengok dulu, okey, cukup RM5, saya beli RM5 untuk saya makan tengah hari masa tu. Jadi saya beli, saya pun balik, saya makan kat rumah. Jadi pada masa balik sampai rumah tu saya carilah dalam laci lah, dalam apalah, aku ada duit lagi apa semua kan. Saya carilah, kumpul-kumpul adalah berbelas-belas ringgit sikit kan. Jadi pada masa tu saya kata aku pernah naik sangat tinggi kan, sekarang ni aku jatuh sangat bawah dan aku hanya ada RM25. Tak apalah, Allah buat perancangan terbaik semua untuk kita. Aku tak tahu apa hikmah dia, tapi tak apalah, aku redha dengan apa yang Allah berikan. Itu benda je saya fikir. Masa saya belum jutawan dulu, setiap hari saya doa, ya Allah ya Tuhanku, Engkau berikanlah aku rezeki seperti mana Engkau berikan masa aku bekerja dulu. Bermaksud aku kerja dulu gaji aku RM3,000, aku nak RM3,000 je ya Allah. Maksud dia aku tak pergi kerja, tapi aku dapat RM3,000. Setiap hari saya doa, ya Allah Tuhanku, berikanlah rezeki sebanyak mana yang Kau berikan masa aku kerja. Saya hanya minta RM3,000. Tapi apa yang Allah berikan lebih. Dia bagi saya juta-juta. Dia bagi saya kereta mewah. Dia bagi saya rumah banglo. Banyak pula tu. Kondo, banglo, rumah apartmen, teres. Saya kata, ya Allah, aku minta RM3,000 je. Engkau bagi sampai juta-juta. Jadi apabila Allah tarik semua, tinggal RM25. RM25 pun habis hari tu. Saya kata, tak apa ya Allah. Sebab dulu pun aku minta RM3,000, kau dah bagi banyak. Ini kau nak tarik balik, tak apalah ya Allah. Aku doa moga-moga kalau kau nak beri ganti, kau berilah yang lebih baik. Ya Allah. Saya doa hari-hari. Jadi saya tak bagi tahu family saya, adik-beradik saya ke saya susah. Saya jenis pegang kata-kata bapak saya. Kalau susah, diam. Telan sendiri. Pahit ke, telan sendiri. Tak ada orang yang akan kesian kalau susah pun. Tak ada orang akan tolong. Habis-habis orang kesian tapi orang tak boleh tolong. Jangan engok. Daripada saya kecil bapak saya pesan, susah ke apa, telan sendiri. Jangan menyusahkan orang. Jadi bila saya susah, saya diam. Bila saya diam, family saya, adik-beradik saya duk tanya, Nasir, kau okey ke? Kau okey ke? Kenapa diam? Aku syak kau mesti tak okey. Jadi saya pun kata, yelah tak okey sebenarnya kan, duit pun tak ada gini-gini kan. Adik-beradik saya kumpul sikit-sikit seorang. Jadi dia orang kumpul sikit-sikit seorang, ada kakak bagi banyak ni, ada adik bagi banyak ni, ada kakak bagi banyak ni. Jadi kumpul-kumpul dapatlah saya sedikit duit. Jadi saya asingkan lebih kurang RM1,000, saya nak trade RM1,000. Yang lebih ni saya nak gunakan untuk makan, untuk bayar anak kat polis, untuk di minyak, untuk dimakan semua.
Saya doa, ya Allah ya Tuhanku, moga-moga ya Allah dengan usaha aku ini RM1,000 lagi Kau jadikanlah dia berkembang dengan lebih baik. Saya start RM1,000 ni bulan 9 tahun 2019. Baru lagi. Saya masa tu tak ada duit tau. 2019 baru lagi ni. Tak sampai setahun ni. Saya tak ada duit. Duit ni pun duit yang kakak-kakak bagi. Ya Allah, dengan RM1,000 ni aku mohon kepada Kau ya Allah, Engkau bantulah aku kembangkan. Saya convert duit ni dapat lebih kurang $200 je. Dengan $200 ni ya Allah, bantulah aku untuk menjadi jutawan balik ya Allah. Dan insya-Allah kalau Kau izinkan, aku nak buktikan ya Allah, dengan $200 aku nak beli Lamborghini juga ya Allah. Saya trade daripada bulan 9 sampai bulan 10, saya dah dapat lebih kurang 30,000 dengan hanya 1,000. Jadi kemanakah 30,000 saya? Banyaklah saya bagi nafkah anak, saya buat office, saya set upkan office sebab masa tu ramai orang nak belajar dengan saya lagi. Ramai orang hantar Facebook, cikgu bila nak buka kelas, bila nak buka kelas. Jadi saya kata okeylah, saya buka balik kelas. Sebab saya pun bujang, saya pun boring. Tak apalah, saya buka balik kelas. Duit untung tu, saya set up office ni bulan 10. Saya trade lagi sampai bulan 11. Bulan 12, saya trade balik. 12, 1, 2, bulan 3 PKP. Pada masa dah masuk bulan 3 ni, hanya berapa bulan saja, daripada 12 sampai bulan 3, 4 bulan je, saya dah mampu beli balik perdana Audi, BMW, dan saya dah tempah Lambo. Hanya 4 bulan saja saya dah tempah Lambo. InsyaAllah lah, mungkin satu hari nanti boleh saya jemput datang tengok koleksi kereta saya, insyaAllah. So, terima kasih diucapkan kepada Datuk Sis kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi cerita untuk tatapan netizen sebagai sumber inspirasi, memberi semangat dan motivasi untuk mereka berjaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Nasir atas perkongsiannya. Jadi saya sendiri nak mengucapkan terima kasih atas kesudian Encik Jamil daripada Momok Channel berbual saya berkenaan kisah dan inspirasi saya. Saya harap kisah saya ini menjadi inspirasi buat anda semua, dan jangan lupa subscribe dekat bawah tu, Momok Channel, supaya anda dapat mengikuti dengan lebih banyak lagi kisah-kisah kejayaan orang-orang lain. So jangan lupa tekan subscribe tu, All the best. Alright.